Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan tentang eksperimen sound wave. Okey, so kalau kita tengok eksperimen ini, kalau kita tengok objektif eksperimen sound wave to determine the speed of sound using resonant tube. So maksudnya dalam eksperimen ni awak kena kira speed of sound menggunakan resonant tube. So kita akan cari V lah nanti dalam eksperimen ni. Okey, so kalau kita tengok eksperimen ni, okey, ini adalah apparatus dia. Okey, so kalau kita tengok, kita akan pasang apparatus. Okey, ini adalah resonant tube yang kita letak dekat kemam pembaris meter ruler. Lepas tu ini adalah rubber tube di mana kita akan masukkan air yang berwarna-warna merah ni, kita akan masuk ke dalam ni. So bila kita angkat cawan ni, maka air yang berwarna merah ni dia akan meningkat lah, sama ada meningkat atau menurun. Okey, dan ini adalah signal generator, kita akan gunakan untuk menghasilkan frekuensi. Okey, so next, semasa eksperimen ini dijalankan, ini adalah resonant tube. So bila kita ni angkatkan, secara teorinya bila kita angkat, gerakkan plastik botol ni meningkat ke atas atau ke bawah, air dalam resonant tube ni akan berubahlah meningkat ke atas dan ataupun ke bawah. Okey, so resonant jarak yang kita nak ukur adalah jarak ni. Okey, length ni, jarak yang nak ukur adalah jarak ni lah. So panjangnya ini. So kalau kita tengok, kalau ukuran dekat sini adalah sebanyak 90 cm. So kalau pembaris ni panjang dia adalah 100. So jarak yang kita nak ukur ini, sepanjang ini adalah cara ukur dia 100 tolak 90 cm. So akan dapat 10 cm. Itu secara teorinya lah. So tetapi pada eksperimen ini kita ubah suai, kita menggunakan telefon sound generator daripada apps yang daripada telefon. So lebih mudah untuk kita hasilkan sound. So kita tukar alat ini sahaja. So untuk menghasilkan sound sebanyak 600 Hz, kita menggunakan app. Lepas tu kita gerakkan cawan ni, maka kandungan air dalam resonant tube ni akan berubahlah, meningkat dan menurun sehinggalah sampai satu tahap resonan. Macam mana kita nak tahu resonan? Apabila bunyi dia paling nyaring dekat sini. Okey, apabila bunyi yang dihasilkan adalah dekat speaker ni, dia akan letak speaker dekat sini. So kita letak speaker. So bunyi yang terhasil adalah paling nyaring. So paling nyaring tu adalah resonan telah berlaku. So jarak ni kita ukurlah pada masa bunyi dia paling nyaring. Okey, kita tengok prosedur. Okey, yang pertama kita set upkan simple pendulum. Kita set upkan eksperimen seperti gambar di atas. Bukan simple pendulum, salah ni. Setkan seperti gambar di atas. Okey, kemudian kita setkan frekuensi yang pertama dulu. Set the frequency of signal generator at 60-100. Kita set frekuensi pertama dia adalah 60-100. Kemudian kita hold the loudspeaker. Ni ada open end. Okey, kita letak loudspeaker dekat open end dekat sini. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita adjust length. Okey, kita adjust length of the air column inside the resonant tube until resonant occur. Kita gerakkan cawan ni sampailah kandungan air ni bergerak ke atas atau ke bawah. So sehinggalah terhasilnya resonan. Macam mana nak tahu terhasilnya resonan? Apabila bunyi dia paling nyaring. Okey, bila katakan pada takat ni paling nyaring, maka panjang ni kita ukurlah panjang ni. Okey, so kita akan ambil lah nilai jarak ni. Lepas tu kita akan repeat step B dan C dengan frekuensi yang berlainan. Selain daripada 600, kita guna 700, 800 sehinggalah 1200. Okey, next ini antara cara nak ukur how to measure the length of air column. So kalau awak tengok, panjang ni adalah air dia. Panjang dia
ini kalau ini pemanjang pembaris sebanyak 100 cm. So ini panjang air yang naik turun tu lah. Okey, panjang air dia. Lepas tu length of air column, panjang udara yang terhasil dekat sini lah, panjang udara dia berapa. So nak dapat dia, okey, 100 tolak nilai yang kita dapat tu, panjang air tu berapa, katakan 80. So dapat air column sama dengan 20 cm lah. Itu cara ukur dia. Okey, jom kita tengok data yang kita dapat. Okey, untuk first reading kita dapat jarak ni adalah 87. Maka data yang kita akan dapat adalah 100 tolak 87, maka kita akan dapat data 13 cm. Okey, ini adalah first reading. Okey, untuk second reading kita akan dapat 100 tolak 88. So kita akan dapat 12 cm. Okey, third reading kita akan dapat 100 tolak 90 cm, kita akan dapat 10 cm. Third reading, fourth reading kita akan dapat 100 tolak 91.3. So kita akan dapat data dia adalah 8, bila tolak sama dengan 8.7 cm. Okey, untuk data yang kelima kita akan dapat 100 tolak 92. Kita akan dapat data sebanyak 8 cm. Untuk data yang keenam kita akan dapat 100 tolak 93. Kita akan dapat data sebanyak 7 cm. Dan data yang ketujuh kita akan dapat 100 tolak 94.2. Kita akan dapat data dia sama dengan 5.8 cm. Okey, so kita dah dapat dah data dia. Okey, so data yang ini kita gunakan 1200 Hz frekuensi dia. Okey, untuk data yang ke 6 kita guna 1100 Hz. Yang data yang kelima kita guna 1000 Hz. Ini penting, nilai ni nak masuk dalam table. Okey, data yang keempat kita guna 900 untuk masuk dalam table. Data yang ketiga 800. Ini yang manipulated lah, yang kita ubah. Yang kedua 700. Dan yang pertama kita guna 600. Jom selepas dah siap kita boleh tulis report. Jom kita tengok report. Okey, kalau mengikut report kita akan tulis sound title dia. Title sound. Okey, kita akan tulis title dia sound wave, betul. Objektif, tulis to determine the speed of sound using resonant tube. Okey, betul, dapat 1 markah. Set apparatus, kalau kita tengok alat pengukuran kita menggunakan meter ruler. So kalau kita tengok 0.0 hingga 100.0 betul, dan sensitivity dia 0.1 betul, dan unit cm. So akan dapat lagi 1 markah. Signal generator dia sebenarnya dia ada range, tapi mungkin gambar tu tak diberikan gambar dengan jelas, maka yang ini kita abaikan lah. Ni sebab gambar yang diberikan tak jelas. Lepas kalau kita tengok resonant tube, rubber tube, color water, loudspeaker, retortion stand, filter, semua tak ada measuring range. So semua tak ada scale, so semua dash lah. Okey, so awak dapat betul yang ini. Okey. Okey, untuk observation. Okay, untuk observation kita guna pada room temperature 27 darjah Celsius ataupun 30 darjah Celsius. Okey. So kita akan guna frekuensi tadi, senaraikan daripada 600 betul sehingga 1200. Okey. So awak senarai semua ni, so awak akan dapat 1 markah. So kat sini frekuensi dia adalah ada uncertainty sebanyak 1 Hz. Ini akan diberikan, yang ini kalau ujian betul-betul kita akan bagi range dia ni, akan bagi gambar betul, jangan risau. Okay, untuk length of air column disebabkan kita menggunakan pembaris, so uncertainty dia kena ada plus minus 0.1. So betul, 1 markah. Okey, lepas tu yang inilah data yang awak berikan mengikut tadi betul, kita buat 13, 12, 10
8.7, 8, 7 dan 5.8. So data ini adalah betul, awak dapat 3 markah. Okay, ada student dia tak tulis betul, dia tulis 87, 88. Itu salah. Yang betulnya macam ni. Sebab tak awak kena baca prosedur dengan betul. Ada student dia tak tulis macam ni, dia tak tolak sebab dia nak length of air column sahaja, bukan dia nak tinggi air, dia nak length of air column. So kena tolak. So ini data yang betul. Okey, untuk lagi satu kita nak 1/f. Okey, kalau student tanya macam mana saya nak tahu kita perlukan 1/f ke perlukan f sahaja. So kalau kita nak tahu, kita tengok arahan dia suruh plot apa. Jom kita tengok sekejap. Okey, kalau kita tengok dekat kita punya lab manual, dia ada cakap selepas kita buat yang D tu, step D, dia akan cakap construct a table for value of length, frequency and 1/f. Then plot the graph of length against 1/f. Okay, so that's why lah kita dalam table kita kena ada number, kita kena ada f, kita kena ada length, kita kena ada 1/f. Okay, so that's why kita punya table kena buat macam tadi. So kalau mengikut table kawan awak ni, betul lah. Kalau kita tengok balik, dia ada frekuensi yang penting, dia ada length L, dia ada 1/f. Cuma dia tertinggal sepatutnya number lah. Kita buat reading 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So amalkan yang ini, tambah buat mulakan dengan ada numbering lah, numbering reading. Okey, baru dia lebih kemas. Walaupun dia tak ada markah, tapi kita akan tengok dia reading dia ada berapa. Ada 7 baru dapat full mark. Okey, so mengikut calculation 1/f, bila kita tekan calculator, contohnya, okey, contohnya kalau yang 600 Hz ni, kita buat 1 per dengan 600, per dengan, kena gerak kasih sikit, per dengan 600, kita akan dapat 0.00166. Jadi kita nak gerakkan dia, kita dapat 1, 2, 3, 1.67. Kita kena bundakan dan 10 kuasa -3. So kita akan dapat 0. Mengikut yang tadi 0,01666. So kita gerakkan dia 1, 2, 3. Tak boleh so kat situ kita sebut 0.00166. Betul tak? Okey, so kita gerakkan 1, 2, 3. Gerak ke belakang. Jadi 1.67. So darab 10 kuasa -3. Okey. So semua ni awak akan dapat semua darab 10 kuasa semua ni awak akan dapat darab 10 kuasa -3 kat belakang. Tapi takkan kita nak tulis semua darab 10 kuasa -3. So lagi senang kita upkan naik atas. Okay, so kita upkan naik atas macam ni. So seperti yang kawan awak buat ni, betul lah, dia dah buat betul, dia upkan naik atas. So dia dapat yang ni betul. Okay, dan unit dia adalah S-1 lah, 1/f kan. 1/f adalah F kan, unit dia Hz. Dan unit dia bila 1/Hz, dia akan jadi unit dia adalah betul, unit dia S. Unit dia S. Unit S, bukan 1/S unit dia S. So betul unit dia. Okey, so kalau kita tengok data ni 1.67, 1.43, 1.25, ini semua data yang awak kira ni semua betul. Okey, so bila semua betul akan dapat 3 markah. So yang kedua kita tengok konsisten. Semua nilai dia 1 titik puluhan, yang ini semua 1 titik puluhan, maka akan dapat lagi 1 markah. Yang ini pun kita tengok semua 2 titik puluhan. Konsisten. Ada setengah orang tu 1.6 sahaja. So dia, kalau tengok student ni, dia membunda dia pun betul. So dia konsisten. Bagus. Okey, next kita akan buat. Next kita akan tengok dia punya centroid point lah. So kita ambil x-axis. So centroid point kita untuk x-axis, sebab kita tengok nak plot graf apa tadi, kita check balik.
Okey, kita nak plot graf L against 1/f. Maka kita kena ambil yang L against 1/f lah. Okey, kalau kita padam balik yang ini. Okey, kita ambil L against 1/f. Mana L against 1/f? Okey, so kita akan ambil data yang ini. Sebab kita nak plot graf L against 1/f. Okey, L akan jadi X. Yang ni akan jadi X. 1/f ni akan jadi data Y. Okey, so X adalah dia terbalik ni. Kalau ikutkan kawan awak ni terbalik. Sepatutnya ini adalah Y, bukan X. Ini adalah Y. Betul-betul. Sebab dia kira 1/f dulu. So kawan awak ni betul. Dia kira 1/f dulu. So dia bagi dengan 7 data. So dia dapat jawapan dia macam ni. So betul lah. So ini jangan lupa ambil ni. Darab 10 kuasa -3 ni jangan lupa ambil, buat turun bawah. So dapat darab 10 kuasa -3 sini. Sini pun mesti ada darab 10 kuasa -3. Okey, ada student pula dia jenis yang, contoh, dia jenis yang dia tak tulis pun dekat sini darab 10 kuasa -3. Nampak tak darab 10 kuasa -3? Tak ada yang ini. Tiba-tiba kat sini ada. So itu dikira salah. Okey, so Meda akan check dekat sini pun ada. Okey, kalau ada juga dekat sini, maka kat sini ada, barulah betul. Ni barulah kita akan dapat betul. Ada setengah student tu dia lupa, kat sini pun dia tak letak. Okey, kat sini dia tak letak. Dia letak tu je, yang ni pun tak letak. Maka jawapan dia salah. Okey. So yang betulnya, yang sekarang ni, yang student sedang saya tanda ni, yang dia punya betul lah. Sebab ini ada dan yang ini pun ada. So dia punya betul. So akan dapat 1 markah. So kita tengok next. Dia punya y-axis dia 13 bahagi dengan 7. So akan dapat 9.2. So akan dapat betul. Lagi 1 markah. So kita akan tulis centroid point, nilai dia. Okey, dan unit kena tulis juga. Ini tulis juga. Okey, betul, 1 markah. Dua-dua dia tulis unit. Ada student dia tulis 1.17 darab 10 kuasa -3, 9.21 saja. So jawapan dia salah. Okey, selepas kita kira centroid point, kita akan plot graph. So bila kita plot graph, kita semak graph. Okey, mengikut graf yang student yang saya tanda ini, kita nak plot graf kita nak plot graf L against X. Okey, so kita dia buat L unit dia cm dan X unit dia S tadi. Okey, so kita check. Jom kita check betul tak? Okey, yang ni buat betul, yang ni buat betul. Okey, so maka dia akan dapat label and axis dapat. Okey, so kita tengok axis dia. Okey, so saya besarkan axis dia. Dia buat gandaan 2, 4, 6. So gandaan genap. Yang ni 0.2, 0.4, 0.6. Okey, so boleh lulus. So kita akan dapat betul. So dia label and axis, dia akan dapat 1 markah. Okey, kemudian kita tengok size graf dia. Saya tengok cantik je, besar elok, dia akan dapat 1 markah. Lepas tu kita tengok plotting dia. Plotting dia saya anggap betul lah. Saya anggap betul. Okey, kalau ujian betul-betul, saya akan cek satu-satu. Plotting dia saya bila tengok, saya anggap betul. 3 markah. Lepas tu dia ada tak centroid? Okey, centroid ada, akan dapat 1 markah. So kita tengok baseline dia. Okey, lupa nak cakap scale, dapat lagi 1 markah. Scale dia cantik, dapat lagi 1 markah. Kita tengok baseline dia. Kalau kita tengok line dia, syarat dia wajib lalu centroid. Kalau saya besarkan yang ni, centroid dia ni tak lalu center pun ni.
tak lalu tengah-tengah. Sepatutnya centroid kena lalu tengah-tengah macam ni. Betul-betul tengah centroid. So kalau kita perhatikan yang dia buat ni, tak tengah-tengah pun. Okey. So baseline dia bukan baseline lah, dia tak dapat baseline. Okey, ciri-ciri yang kedua, dia wajib lalu at least 1 titik. So kalau kita tengok, dia memang lalu, dia lalu berapa? 3 titik. Okey. Lepas tu dia kena balance. Balance kalau kita titik yang tak kena, 1 kat bawah, 2 dekat atas. So maksudnya 2 tolak 1 dapat 1. So masih lagi balance. Cuma kesalahan dia adalah dia balance. Kesalahan dia adalah dia tak lalu betul-betul centroid. So dia still dapat kosong. Dia wajib lalu centroid. Okey, kemudian kita akan tengok, kalau tengok total markah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so you lose 1 markah. So satu lagi kita akan tengok triangle. Berdasarkan triangle ni, kalau student ni, okay, dia lebih 8 cm. 1, 2, 4, 6, 8. Kat sini pun lebih 2, 4, 6, 8. Okay, dia dah cukup besar. Dan kalau kita tengok, okay, titik yang diambil ni pun okay. Kalau kita tengok yang ini pun, titik yang diambil pun okay. So maka dia okey, maka kita akan dapat bagi lagi 1 markah. Okey, so berdasarkan graf dia, graf dia ni, maka kita boleh plot, kita boleh kira gradient lah berdasarkan titik yang kita ambil tadi. So kita check, sekarang kita check gradient. Okey, kalau kita tengok gradient student ni buat, okey, betul, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So dia ambil 13.8 tolak 3.0. Betul, darab 10 kuasa negatif 2. Kenapa dia darab 10 kuasa negatif 2? Kalau kita tengok balik, okey, unit dekat sini adalah Y tadi, unit dia cm. So betul, student ni dah tukar terus darab 10 kuasa negatif 2. So tindakan dia ini adalah betul, darab 10 kuasa negatif 2. Okey, ini betul. Kemudian yang bawah ni dia ambil darab 10 kuasa negatif 3. Kenapa? Sebab memang betul yang dia buat ni, dia memang kena letak darab 10 kuasa negatif 3. Sebab daripada data tadi ada darab 10 kuasa negatif 3 kat table kita, maka kita kena pindah juga. So semasa mengira benda ni kena ambil darab 10 kuasa negatif 3 ni. So pada student ni bagus, dia buat betul darab 10 kuasa negatif 3 juga. So bila kita kira, kita akan dapat 103.85 unit dia terus unit ms negatif 1, sebab atas ni meter, bawah ni s. So 103 ms negatif 1, dan yang ini dah terus meter sebab dah tukar daripada cm kepada meter. So student ni betul. So apa yang kita dapat ini adalah gradient. Okay, so objektif kita nak mengira velocity. So macam mana kita nak buat? Kita kena compare. Okay, graf kita y equal to ms plus c dengan equation yang mana yang kita nak cari. So kita cari equation dia. Daripada senarai equation yang ada, kita tengok yang ada nilai L, yang ada nilai 1 per F adalah dan yang ada nilai V adalah equation. Kalau kita tengok ada yang adanya adalah equation 4.2. So kita akan guna, kita compare y equal to mx plus c dengan equation 4.2. Okay, so kalau kita tengok, okay, ni yang student ni buat, y di compare y equal to mx plus c, di compare y. Sebab tadi equation ni L sama dengan v per 4 1 per f darab c. Betul ke darab c? Bukan darab C, tolak C. Kalau kita tengok ni, tolak C, bukan darab C, tolak C. Okey, so sepatutnya kita kena tulis, okey, L sama dengan V per 4 ni tolak C. Yang ini sepatutnya tolak C. Dia dah salah dah sebenarnya. Okey, so kita nak plot graf tadi, L against 1 over F. Okey, so L adalah Y lah. So L sama dengan Y, betul. Okey, so X adalah 1 over F, betul. Okey, so C adalah C lah. Sini tolak, dia silap kat sini. So M adalah V per 4. So betul, dia dapat M sama dengan V per 4. Okey, so barulah kita nak kira V melalui equation ni. So kita dapat V
daripada equation tadi. Okey, kita guna M sama dengan V per 4. Betul. M kita dah dapat dah tadi 103.85. Okey, sama dengan V per 4. Okey, maka kita dapat V. V sama dengan 415 bila darat 415.40 ms. Okey, dari segi pemarkahan, Meda lupa nak cakap. Okey, kita padam dulu yang ni serabut. Dari segi pemarkahan, kita akan dapat lagi dekat sini. Okey, padam sekejap. Okey, dekat sini comparison nak buat ni 1 markah. Awak dapat kat equation ni 1 markah. Okey, yang ini 1 markah, yang ini 1 markah, dan jawapan unit 1 markah. Betul. Okey, so dekat sini awak dapat, padam kejap serabut. Dekat sini awak dapat, awak samakan ni 1 markah. Kemudian dah samakan. Sekejap kita check. Oh, dah dapat dekat sini. Dah bagi dekat sini. Dah bagi dekat sini tadi. So kita tak perlulah bagi dekat sini. So kita tengok awak dah dapat tu. So kita akan bagi, sebab sepatutnya awak tulis macam ni tau. Lepas awak dapat gradient, awak dapat macam ni. Okey, awak dapat gradient ni kan. Lepas awak dapat gradient ni, awak dapat, sepatutnya awak tulis yang awak tulis yang kat atas ni, yang student tulis kat atas ni, step atas ni tadi, sepatutnya kita bawa dia pergi ke bawah ni. Bawa dia kepada step ini. Okey, so sambungan dia tu lah. Kita yang ini tak perlu bagi markah dah. Okey, kita padam yang ini, tak perlu bagi markah dah. Okey, lepas tu kita tengok next dia, kita samakan yang ini akan dapat 1 markah. So dapat ni 1 markah. Check unit dia betul lah. So unit dia MS -1. Okey. Lepas tu bagi student yang tak tukar unit awal-awal tadi, dia akan dapat CM lah. Andai kata student tu dia tak tukar unit dekat sini, tak ada, betul, dia still betul lagi, tapi dia akan dapat dekat sini jawapan dia. Dekat sini unit dia CMS -1. So dia still lagi kena tukar unit dekat sini. Nanti dia kena tukar unit. Okey, kat sini pun dia akan dapat CMS -1. Kalau kat sini CMS -1, dekat sini kat bawah ni yang hijau ni pun kena dapat CMS -1. So it's better for you to tukar terus dekat sini. CMS buat MS -1 terus. Okey. So kita tengok lagi. Next, selepas kita dah dapat nilai gradient, kita akan dah siap lah. So lepas kita dah dapat gradient tadi, kita dapat V. Okey, inilah objektif kita, to determine apa tadi objektif kita. Ni objektif kita, to determine the speed of sound using resonant tube. Ni speed of sound yang kita dah tentukan tadi. Kita dah kira V tadi. Okey, maka dah tercapai dah objektif kita. Tetapi kita kena bincang dalam discussion. So jom kita tengok discussion dia pula. Okey, hari tu Meda lupa nak bagi V teori, tapi student ni bagus ni. Dia dah dapat kira V teori. Dia belajar kat mana? Mungkin Google lah kot. So dia menggunakan equation yang ini. Okey, dia menggunakan equation yang ini. Okey, T ini adalah suhu bilik. Okey, so dia menggunakan suhu teori yang ini. Sorry ya, tadi minggu lepas Meda lupa nak bagi suhu teori. Selalunya kalau kita ujian, kita akan bagi terus directly suhu teori 3, 4, 7. Tak perlu kira sampai step macam ni lah. Tapi tak apa, sudah ni kira. Okey, bagus. Mungkin dia tanya kawan macam mana nak kira, tapi seorang pun tak tanya madam. Sepatutnya you tanyalah madam, berapa V teori. Meda tunggu je you all tanya, tapi you all tak tanya. Betul, Meda lupa nak bagi tahu. Okey, so V teori selalunya Meda akan cakap V teori terus lah. Okey, so V teori ni penting untuk kita compare kat dalam percentage difference. Ni saya risau juga
Medan risau juga sebab saya tengok orang ni, student ni tak ada salah pun, dia smooth je buat report ni. Saya takut report ni dia tiru kawan. Okay, bila tiru kawan, dia tak perasan, dia tak boleh buat. Saya takut nanti practical test betul, tak dapat buat dengan betul. Sebab saya perasan dia terlalu sempurna. Yang ini dia tak ada masalah pun nak kira V teori ni. Tak tanya madam, tak apa, tiba-tiba dapat jawab dengan betul dan tepat. So saya percaya yang ini mungkin awak tirulah kot, atau tiru kawan ke, Google ke. Tapi saya mau tu kata awak tiru kawan lah kot, tanya kawan ke cara nak buat, tak tanya madam pun. Tapi nak kata tanya kawan, mungkinlah sebab you all duduk sekali hari tu kan, masa cuti sebelum balik hari tu, sebelum korang bercuti. Logik lah kalau korang tanya kelas yang dah bincang. Okay, tapi kalau tanya madam tak bagilah benda ni. Madam akan bagi directly 3.45. So sebab kalau exam pun kita akan bagi teori directly lah. So okay, untuk discussion kita akan kira percentage difference. Okay, so dia buat V eksperimen tolak V teori, per dengan V teori, darab dengan 100, kena ada unit persen. Okay, bagi tu dapat 1 markah lagi. Okay, so kita gantikan, disebabkan di student ni dah guna unit MS-1 tadi, dia unit dia dah betul. Okay, ni tambah persen, maka dia dapat betul. Okay, sini gantian 1 markah, sini 1 markah. Okay, bagi student yang tak tukar unit tadi, dia mungkin dia dapat unit CM. So kalau yang ini yang teori unit MS-1, maka salah. So kena samakan unit, kena tukar kepada MS-1 dua-dua. Kena unit kena sama. Okay, bagi yang tak tukar unit, kena tukar unit dulu, baru ada student dia akan salah sebab tak tukar unit dekat sini. So nak penolakan atau penambahan, kena sama unit. Okay, so kita tengok next. Dia dapat 19.47. Okay, so daripada bila dah kira, okay, bila dah kira, kita akan komen lah eksperimen tu macam mana. Berdasarkan yang Medan ajar, Medan tak ajar macam ni. Medan ajar cakap, kita just terus cakap yang pertama. Kita Medan seperti yang Medan ajar, kita kena cakap. Kalau Medan, siapa yang student yang mengikut apa yang Medan cakap, terus yang pertama kita akan buat ayat yang pertama, kita akan ambil ayat objektif tu. Ayat objektif kita tu determine the speed of sound using resonant tube kan. So kita buatlah the speed of sound using resonant tube. Tertinggal perkataan the experimental speed of sound. The experimental speed of sound using resonant tube is, nilai dia kita dapat berapa? 415.40 MS-1. Okay, so bila dibuat macam ni, you akan dapat 1 markah. Okay, lepas tu ayat kedua, you kena cakap the percentage difference is 19.47%. So nyatakan dia akan dapat lagi 1 markah. Lepas tu kena cakap eksperimen ni sukses ke tak. So the experiment is considered unsuccessful because dia lebih daripada 10%. Tapi you tak perlu pun nyatakan okay, you letak dapat 1 markah. You tak perlu pun nak nyatakan the experiment is more than 10%. So it means that this experiment not successful. Tapi betul je student ni buat. Tapi tak macam yang Medan ajar, macam tiru je. Tapi tak apalah, asalkan betul. Tapi ayat dia ni pun tak macam yang Medan ajar. Medan ajar ayat skema macam ni, sentiasa sama. Yang ini ambil ayat objektif. Yang ini kita nyatakan percentage difference. Lepas tu cakap sukses ke tak. 3 benda tu Medan ajar. Yang ini yang ayat pertama je yang susah nak buat.
Tapi kena ambil ayat objektif je. Cakap the experiment, tambah perkataan the experimental value sahaja. So student ni saya tak tahu dia tiru siapa, tapi tak apa, boleh jadikan contoh untuk yang kita buat ni. Okay, next kita tengok dia punya error and precaution. So kalau kita tengok dia tulis error, precaution. Error dia parallel error. Parallel error ni kita guna apa? So kena cakap. Kalau cakap parallel error saja tak salah. Kena cakap parallel error while taking reading. Alat apa kita guna? Kita guna meter ruler kan. So tulis meter rule. So barulah betul. Kalau tak parallel error saja salah. Okay. So kemudian ensure atau make sure that the position of eye must be perpendicular with the top of the tube when measure the length. Salah ya. Parallel error, kena awak make sure the eye must be perpendicular to the scale. Must be perpendicular to the scale of meter rule while taking taking reading. Bukan nak top of tube tu. Top of tube tu nak tengok apa? Kita nak tengok masa kita ambil taking reading tu, mata kita tu direct dengan tube level air, perpendicular to the level air dengan scale. Meter scale of the meter rule and water level and water level. Water and water. Alah, Cik Madam tulis balik. Okay, so yang ni bukan top perpendicular with the, sambung sini water level and scale of the meter rule while taking reading. Okay, itu yang betul. So yang ni student ni pun salah. Yang ni pun dia salah. Okay. Okay, the resonance found is not accurate. Boleh terima. Repeat and take the average of the attempt percubaan of the data lah. Data lah. Okay. So conclusion kita tengok from the experiment I salah ni, jangan buat macam ni. Kita tengok ayat kita punya objektif. Objektif kita punya ayat. Mari kita tengok objektif. Okey, kita salin dulu ayat objektif. Objektif kita to determine the speed of sound, sound, of sound using a resonance tube. Okay, so kita ambil je the speed of sound using resonance tube. Sama ayat dia is, berapa nilai kita dapat tadi? 415.40 ms negative 1. Okay, so padam yang ini kena buang to determine tu padam. So itulah jawapan dia. So dapatlah 1 markah. So kalau kita tengok yang kawan awak buat ni, belajar kat mana tak tahu. Tak ikut yang Medan ajar. So kena ambil yang ini. Okay, so itu saja untuk lab report kita hari ni. Okay, sekian, terima kasih.